Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, pada hari ini 8 hari bulan 9 2021, pada hari Rabu, kita teruskan lagi PDPR Pendidikan Islam tahun 3 berkenaan sambung tajuk minggu lepas lah, sambung tajuk minggu lepas, bidang ibadah. Okey, ulum syariah, bahagian ibadah lah, iaitu tajuk yang terakhir dalam bidang ibadah, iaitu sunat ab'as dan juga sunat hayat. Okey, sebelum nak pi kepada apa perkara-perkara sunat ab'as dan juga apa itu perkara-perkara sunat hayat, kita tengok sepintas lalu dululah modul yang akan kita selesaikan pada hari ini. Selai saja hari ini, tak banyak pun latihan. Cuma penerangan dia panjang sikit lah tajuk-tajuk ni, ya. Tak susah pun, kamu kena ingat saja dia ada dalam semayang kita ni, ada perkara-perkara sunat. Sunat pula terbahagi kepada sunat ab'as dan juga sunat hayat. Okey, baik, kita akan tengok lebih lanjut lah di buku teks. Ini latihan yang akan kamu buat hari ni, ya. Memang selai sajalah, memang selai saja. Tak banyak pun, ada 7 soalan. Kamu kena tentukan sama ada yang dia bagi penyataan ni, perlakuan-perlakuan ni, sama ada perkara tu ialah sunat ab'as ataupun sunat hayat. Okey, baik, kita ulang kaji sikit tajuk sunat ab'as, sunat hayat ni. Sunat ab'as ialah sunat yang sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Kalau kita tertinggal sunat ab'as, kita kena sujud sahwi. Okey. Kalau sunat hayat pula, sunat yang dituntut, tapi kalau tinggal tak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi ni apa? Sujud sahwi ni ialah sujud 2 kali selepas kita baca tahiyat akhir. Kita sampai dekat innaka hamidum majid, kita pun sebelum bagi salam, kita sujud dulu sekali. Baca apa? Subhanaman la yanamu wa la yashu. Okey, duduk antara 2 sujud. Okey, kemudian sujud lagi sekali, baca yang sama juga, mangkit dan bagi salam. Okey, itu cara sujud sahwi lah. Okey, baik, sekarang kita nak tengok apa dia perkara-perkara ataupun perbuatan semasa solat yang termasuk dalam sunat ab'as, dan apa pula perkara-perkara ataupun perbuatan yang masuk dalam sunat hayat. Okey, baik. Okey, ni tips, sedikit tips kepada kamu. Okey, sedikit tips kepada kamu. Kalau kata kamu nak senang lah, nak ingat hak mana sunat ab'as, hak mana sunat hayat. Okey, kamu cuma ingat sunat ab'as sahaja. Sebab sunat ab'as ni tak banyak, ada 6 ni saja, yang kotak color biru ni saja. Lain daripada hak color biru, hak 6 perkara ni, itu semua sunat hayat lah, sama ada perbuatan ataupun bacaan. Sunat ab'as ni, kalau tertinggal 6 perkara ni, yang okey, muka sebelum tu, muka surat 94, 94 dan 95 buku teks. Okey, kita perhatikan jadual carta yang warna biru ni. Okey, ini ialah sunat ab'as. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak tak nak ingat 6? Tak banyak. Kalau nak ingat hak sunat hayat ni memang banyak lah. Okey, sebab apa? Sebab sunat hayat ni dia terbahagi kepada 2 pula, perbuatan dan juga bacaan. Perbuatan ni perbuatan lah, angkat tangan, bagi salam ke apa ke, itu perbuatan. Bacaan lah, contohnya apa? Nombor 1, melafazkan takbiratul
intiqalat. Okey. Apa takbiratul intiqalat? Iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Apa dia? Maksudnya kita bangkit daripada sujud, kita Allahu Akbar. Lepas tu kita nak sujud balik, Allahu Akbar. Itu dinamakan takbir intiqalat. Dia termasuk dalam sunat hayat. Sunat hayat ni sangat banyak. Perbuatan ada 6. Manakala bacaan ada 10. Ada 16 semua. Kalau nak ingat, banyak lah. Jadi cara dia, ingat yang sikit ni. Lain daripada hak ni, lain daripada hak 6 ni, makna kata sunat hayat lah. Okey, itu tips untuk mudah ingat sunat ab'as. Kita ingat 6 ni saja. Lain daripada 6 ni, makna kata sunat hayat. Okey, baik. Kita fokuskan kepada warna biru ni. Fokuskan kepada warna biru ni. Okey, sunat ab'as. Yang pertama, surat 94. 94 yang pertama. Duduk dan membaca tahiyat awal. Okey, duduk dan baca tahiyat awal termasuk dalam sunat ab'as. Kalau kita terlupa nak baca, terlupa nak duduk tahiyat awal, kita kena sujud sahwi. Sembahyang tak batal sebenarnya. Kalau kita terlupa baca tahiyat awal tu, sembahyang tak batal, tapi kena sujud sahwi. Okey. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Okey, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baca selawat dalam tahiyat awal. Masih lagi tak berkenaan dengan tahiyat awal, dua dah. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Selawat atas keluarga Nabi ni apa? Wa ala ali. Ada ali tu. Itulah selawat ke atas keluarga Nabi. Wa ala ali Muhammad. Okey, dalam tahiyat akhir. Kita terlupa baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita terus kama sallaita ala Ibrahim, kita tak baca wa ala ali Muhammad tu, kita tak baca. Dikira kita tinggalkan sunat ab'as. Bila kita terlupa baca hak tu, kenalah sujud sahwi. Okey. Yang keempat, membaca doa qunut pada solat subuh. Kita tak baca doa qunut pada solat subuh, kena sujud sahwi. Okey. Kita terlupa baca, kena sujud sahwi. Yang kelima, berdiri semasa membaca doa qunut. Okey. Kita terlupa berdiri, kita rokok, lepas tu iktidal, kita terus sujud, kita tak baca doa qunut. Berdiri baca doa qunut pun tak, baca pun tak, kita terus sujud, itu kena sujud sahwi lah. Kalau terlupa lah. Okay, kalau terlupa, kalau tak hafal lagi, nak buat macam mana? Tak payah duk baca lah. Sujud sahwi pun tak kena lah, sebab budak-budak lagi. Tapi kena ada usaha untuk hafal doa qunut. Okay, yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa qunut. Okey, dalam qunut tu ada juga selawat ke atas keluarga Nabi. Macam itulah wa ala ali Muhammad tu. Itu selawat ke atas keluarga Nabi. Okey, kalau kita tertinggal ke enam perkara ni, maka kena sujud sahwi. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada sunat hayat. Sunat hayat dia terbahagi kepada dua jenis, iaitu perbuatan. Ada berapa perbuatan ni? Ada 6 perbuatan. Dan juga bacaan. Bacaan ada berapa? Ada 10 jenis. Okey, yang pertama kita baca tengok sunat hayat ni apa dia? Sunat hayat ni tak buat, tak kena sujud sahwi. Walaupun dituntut, tapi tak kena sujud sahwi. Okey, macam yang tadi, yang 6 ni kena sujud sahwi, yang ni tak kena. Okey.
Nombor 1, tapi tak boleh lah saja-saja piduk buat lupa. Tak boleh saja-saja, memang tak boleh lah. Okey, baik. Kalau terlupa, ter. Okey. Yang pertama ialah mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Angkat tangan. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Qiyam tu lah. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Okey, keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Okey, ini duduk dalam keadaan dua sujud dan juga duduk tahiyat akhir lah. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Dan yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Okey, kita sepintas lalu sajalah sunat hayat ni. Sebab kalau nak ingat pun terlalu banyak lah. Terlalu banyak. Jadi, yang paling senang nak ingat, kamu ingat abras ni saja. Yang 6 ni, sunat abras ni saja. 6 perkara ni. Jadi lain daripada hak 6 tu, maknanya itulah sunat hayat lah. Okey. Jangan pula duk pergi masuk rukun solat kali. Rukun lah dia duduk dalam kategori dia. Yang 13 rukun solat tu memang wajib lah. Tertinggal hak tu, mula lain semayang. Okey, baik. Ini perkara sunat. Perkara sunat. Okey. Yang pertama pula, bahagian bacaan pula sunat hayat ni. Yang pertama, melafazkan takbirul intiqalat. Macam tadi lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, itulah takbir intiqalat. Yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas baca Al-Fatihah. Itu termasuk dalam perkara sunat hayat. Okey, isti'azah ni apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, itu isti'azah. Okey, baik. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Itu doa iftitah lah. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Lepas Fatihah baca surah pendek. Itu juga termasuk dalam sunat hayat. Tak buat pun tak apa. Okey, tapi sangat dituntut lah. Tak buat, tak kena sujud sahwi. Tak kena. Okey, yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Okey. Maksudnya baca dengan kuat lah, menyaringkan suara ni. Okey. Tak, sebenarnya tak baca kuat pun tak ada masalah lah. Okey, itu sunat sahaja dan tak kena pun sujud sahwi. Okey. Yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Tasbih macam mana rukuk dan sujud ni? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Okey, dan juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okey, tak baca pun tak kena sujud sahwi. Tak kena. Nombor 7, membaca sami'allahu liman hamidah. Baca sami'allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdu ketika bangun daripada rukuk. Kalau tak baca, tak kena sujud sahwi. Tak batal sembahyang lah kalau tak baca. Nombor 8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kalau kita lupa baca hak tu, tak kena sujud sahwi. Sembahyang kita tak batal kalau kita tak baca. Nombor 9, membaca selawat Ibrahimiyah. Okey, selawat Ibrahimiyah ni yang waktu tahiyat tu lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Okey, kita bacalah sampai habis. Itu sebab ada Ibrahim. Ibrahim tu lah dipanggil selawat Ibrahimiyah. Okey, dan yang ke-10 memberi salam yang kedua waktu tahiyat akhir. Bagi salam yang kedua tu pun sunat hayat sahaja. Jadi tak perlu sujud sahwi kalau terlupa bagi salam yang kedua. Yang wajibnya salam pertama tu wajib. Yang pusing kepala kok kanan kan, waktu pusing kepala tu kita bagi salam, itu wajib lah yang pertama. Yang kedua tak wajib ya. Okey, baik, kita dah selesai membaca perkara-perkara sunat hayat dan juga sunat ab'as ni. Okey, macam biasa sekali lagi kamu kena ingat 6 sunat ab'as ni sahaja. Jadi bila jumpa, oh ni sunat ab'as, kena sujud sahwi. Lain daripada hak tu tak kena Okey, apa dia? Sekali lagi kita tengok balik sunat ab'as yang kalau biru ni. Duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Wa ala ali Muhammad. Yang keempat, membaca doa qunut. Yang kelima, berdiri semasa membaca doa qunut. Yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi semasa qunut. Okey. Senang saja. Yang 4, 5, 6 ni kira apa saja berkaitan dengan doa qunut termasuklah dalam sunat ab'as ni. Okey, kita tengok latihan kita. Tulis sama ada sunat ab'as atau sunat hayat. Yang pertama, membaca doa iftitah. Ada tak dalam 6 ni? Membaca doa iftitah. Tak ada. Jadi sunat ab'as lah. Sunat hayat. Sunat hayat. Maaf. Nombor 1, sunat hayat. Nombor 2, membaca doa qunut. Macam duk habaq dah tadi. Kalau berkaitan saja dengan doa qunut, confirm dah sunat ab'as. Sama ada berdiri ketika membaca qunut ke, selawat ketika membaca qunut ke, apa-apa saja yang ada berkaitan dengan doa qunut, dia akan masuk dalam sunat ab'as. Okey, yang ketiga, meletak tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ada tak dalam 6 ni? Kalau ada, sunat ab'as lah. Kalau tak ada, sunat hayat. Okey, yang keempat, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang kelima, duduk tahiyat awal. Yang keenam, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad. Yang ketujuh, berpaling ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Okey, kamu tentukan sendiri. Contoh dah bagi dah untuk dua soalan 1 dan 2. Okey, kita sambung lagi pada hari lepas cuti lah. Lepas cuti. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentiasa menjaga SOP. Okey, duduk di rumah sahaja.